أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada warisan PJK yang menjemput saya pada hari ini, dan tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih dapat berada dalam bulan Ramadan. Kalau kita ingat lagi, kita berdoa daripada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini Allah makbulkan doa-doa kita, dan kita telah sampai dalam bulan Ramadan, yang mana kalau kita tahu sebenarnya Ramadan ini merupakan tetamu kepada kita. Tuan-tuan perempuan mesti biasa menerima kedatangan tetamu ke rumah kita. Atau kalau tuan-tuan perempuan biasa bekerja dan ada majlis-majlis, dan di majlis itu ada jemputan-jemputan VIP. Cuba tuan-tuan perempuan ingat balik bagaimana persiapan yang tuan-tuan perempuan buat bila nak menerima tetamu VIP. Mesti ada beberapa kali mesyuarat, kemudian akan ada tempahan sana, tempahan sini, dan hias sana, hias sini, dan sama apatah lagi dengan Ramadan. Dan Ramadan ini adalah tetamu yang lebih istimewa daripada segala tetamu VIP. Dia datang setahun sekali, dia datang bersifat tahunan. Setiap tahun dia pasti datang. Berbezanya adalah orang yang menyambutnya. Orang yang menyambutnya akan pergi saban tahun. Ada yang tahun ni sambut, tahun depan tak sambut dah. Ada juga yang sambut tapi 10 hari pertama je. Betul dia pun dah pergi dah. Jadi sama juga macam kita menyambut tetamu VIP, kita lebih lagi kena sambut tetamu Ramadan ini. Sebab itulah kita berdoa daripada bulan Rajab lagi supaya kita dapat sampai ke bulan Ramadan. Tetapi adakah kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan itu hanya sekadar melalui nasyid-nasyid? Dan banyak nasyid yang menyambut kedatangan Ramadan kan, nasyid imam-imam, kemudian ada nasyid Mahir Zain lah, ada qasidah lah kan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita pun nyanyi, anak-anak kita pun hafal, kita pun pasang dalam kereta kita kan, ulang-ulang sampai ringtone pun mungkin kita tukar kepada nasyid Ramadan kan. Tapi adakah sekadar itu, ataupun adakah sekadar menyambut Ramadan dengan kita keluar poster kan? Selamat menyambut Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan. Baguslah, itu memang dituntut juga. Tapi sebenarnya yang dituntut adalah kita menyambut bulan Ramadan dengan kita menjadikan bulan Ramadan itu adalah sebagai upgrade kepada bulan-bulan yang lain. Mungkin 11 bulan yang lain kita agak longgar. Bukan mungkinlah, memang biasa, memang macam itulah. 11 bulan yang lain kita agak longgar. Dari segi solat contohnya, kita agak longgar. Mungkin kita datang tu selepas orang azan, itu dah bagus dah. Mungkin ada lagi yang datang ketika orang qomat, ataupun boleh lagi lah sebab dia sempat jugalah takbir pertama dengan imam. Mungkin ada yang jenis tak apa, tunggu rakaat pertama dululah baru datang. Ada juga yang jenis tunggu rakaat ketiga dulu kalau zuhur tu kan, baru datang. Kalau solat Jumaat macam mana? Solat Jumaat tunggu dululah. Asyik tunggu je kan, asyik tunggu, ambil yang sah yang dekat hujung sekali. Maknanya solat Jumaat tu kan sebelum imam rukuk, sebelum imam bangun daripada rukuk dan rakaat kedua tu kan. Jadi ambil yang hujung-hujung tu, ambil yang sah-sah tu. Jadi orang macam ni dia kena ingat, nanti dia nak masuk syurga pun hujung-hujung. Kalau dia masuk syurga lah, dia kata dia tak dapat markah bonus, banyak kena tolak, banyak bocor sana bocor sini, maka terhumbanlah dia ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillahi min zalik. Jadi sepatutnya bulan ini upgrade kepada bulan-bulan yang lain, barulah kita betul-betul bersyukur kita dapat masuk bulan Ramadan, selain daripada yang sebut tadi, nasyid ke, poster ke kan.
kemudian mungkin renovate surau ke, bagi cantik ke kan, sebab nak sambut Ramadan, pasang lampu-lampu warna-warni ke, contohlah kan. Tapi benda tu okey, boleh buat. Cuma yang lebih penting adalah bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan tu dengan kita mengupgrade diri kita sendiri. Saya nasihat ni bukan untuk tuan-tuan perempuan saja, saya sendiri pun sama. Bulan-bulan yang lain pun kita agak sibuk kan, agak terlalai tak kisahlah. Saya pun suami juga, saya pun anak juga, saya pun menantu juga, saya pun ayah juga. Jadi saya pun tahu apa yang saya lalu juga, apa yang tuan-tuan perempuan lalu. Jadi memang kita tak boleh nafikan, kita memang agak lalai dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bila datangnya bulan Ramadan ni, ini adalah peluang untuk kita upgrade diri kita dari sudut kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itulah bulan Ramadan, kalau kita tengok bulan ketika nisfu Syaban dulu kan, nisfu Syaban dulu kan, kita beriman dengan hadis yang Nabi tinggalkan kepada kita. Barang siapa yang memohon ataupun malam Lailatul Syaban nisfu Syaban tu, Allah mencari hamba-hambanya dan Allah nak bagi keampunan. Dan Allah nak bagi keampunan kecuali orang yang bermusuh dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bukan golongan orang yang musyrik dan kita bukan orang yang bermusuh-musuhan, kita dah dapat dah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketika nisfu Syaban tu. Dan kita masuk bulan Ramadan ini dengan suatu buku amalan yang suci. Mudah-mudahan kita dah diampunkan ketika nisfu Syaban tu, kita masuk bulan Ramadan ni dalam buku amalan yang suci, bersih. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada buku rekod yang, kalau dapat buku rekod yang dah dah use, yang dah terpakai, dah buruk, dah buruk, jadi mungkin kita tak ada semangat lah untuk renew. Tapi kalau tuan-tuan perempuan dapat buku rekod yang baru, yang cantik, putih bersih, kerah lagi, tak berlipat lagi, mesti tuan-tuan perempuan ada semangat untuk kekalkan buku rekod tu dengan cantik sampai ke penghujungnya. Sama jugalah macam kita masuk bulan Ramadan ni dengan buku amalan yang cantik lagi, yang bersih, selepas kita diampunkan ketika bulan Syaban dulu. Jadi kekalkan. Kalau setiap kali kita lalai, setiap kali kita leka, maka buku amalan kita tu makin tak cantik, dia semakin usang, semakin buruk kan, rugilah kita kan. Inilah peluang yang terbaik untuk kita upgrade diri kita setelah 11 bulan yang sebelumnya. Selepas Ramadan tahun lepas tu, kita dah mula lalai, dah mula lagi dah kan. Dan kita pun tak nak juga jadi macam hadis yang disebutkan, yang Nabi aminkan tu, bagaimana orang yang dapat masuk bulan Ramadan tetapi dia keluar bulan Ramadan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendapat keampunan Allah, maka orang ini didoakan celaka kepada dia. Nabi pun jawab amin. Adakah kita nak masuk golongan itu? Takut sangat bila kita dengar hadis ni. Hadis-hadis yang dibacakan kepada kita bukan untuk kita hafal dan kita berbangga dengan hafalan kita, bukan. Tapi hadis-hadis yang dibaca kepada kita adalah untuk membuatkan kita lagi takut, lagi insaf, lagi nak buat lebih baik. Dan bulan Ramadan ni dia datang dalam keadaan kita tetap kena teruskan rutin harian kita. Faham tak maksud saya? Maksud saya, kalau kita bekerja, kita tetap kena bekerja. Kalau kita uruskan anak sekolah, kita tetap kena uruskan anak sekolah. Dia tak kira bulan Ramadan datang cuti, tak. Bulan Ramadan datang kita tetap kena buat apa yang kita kena buat. Sebab tu cabaran dia besar sikit. Sebab kita kena buat dalam keadaan kita berlapar. Marah pun jadi cepat sikit nak marah. Kemudian otak pun kadang-kadang jadi slow sikit nak fikir. Sebab tak makan, minyak tak masuk kan. Jadi kereta bergerak slow je. Kalau kereta baru mungkin laju sikit lah. Habis ni kereta-kereta yang tua-tua ni yang dah kata jual kat Yuska pun tak laku dah kan. Kalau orang pencen kan, kalau dia nak buat loan untuk beli kereta baru tak lepas lah kan. Maksudnya dia kena beli cash je kan. Maksudnya dia dah tak ada value dah kat situ kan. Tapi macam mana pula dengan dia bila tak makan lagi, tak minum lagi,
kan, dalam masa sama tetap kena uruskan rutin seperti harian seperti biasa. Tapi sebenarnya cara kita fikir itu akan menentukan cara tindakan kita. Maksudnya janganlah kita fikir yang kita buat tu dalam keadaan kita tahan ataupun kita berlapar. Bukan, kita buat dalam keadaan kita berpuasa. Bila jangan kita tukar istilah. Kita guna sahaja istilah, kita buat dalam keadaan kita berpuasa. Bila kita pakai istilah tu, kita pegang betul-betul. Kita tak akan misleading ataupun kita tak akan tersalah dalam amal ibadah kita. Sebab tu anda kita ada orang ajak kita bertengkar sekalipun, apa yang kita dianjurkan tu sebut inni shaim, kan? Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Kena sebut perkataan puasa. Sebab puasa tu yang dia akan sebagai junnah dan sebagai perisai. Dan perisai dia boleh kita komit. Kita komit kepada perkara-perkara yang memburukkan kita, yang menyusahkan orang lain, yang memecah belahkan orang, yang membuatkan kita dosa ke, kan? Jadi insa itu adalah satu perkataan yang keramat. Tak kisahlah kita dengan pasangan kita ke, kita dengan anak kita ke, kita dengan bos kita ke, ini saim, aku sedang berpuasa. Bila kita buat macam tu, memang level sabar kita tu makin membaik, kan? Sebab apa kita nak capai sabar yang paling tinggi tu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nak capai sabar tu, Allah kata balasan kepada orang-orang yang tergolong dalam orang yang sabar ni, ajrahum bighairi hisab. Dia punya ganjaran itu tak ada batas, unlimited. Dan bila kita tadarus dalam 6 hari yang terawal ni, kita tengok banyak sangat Allah sebut perkataan tattaqun, innallaha ghafurur rahim. Bila baca tu, tadi baru je jumpa innallaha ghafurur rahim, ni jumpa lagi innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau siapa yang baca Al-Quran dengan faham makna tu, dia baca tu, dia akan rasa, ya Allah, besar betul ataupun baik betul Allah. Sikit-sikit baca ayat innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Sedangkan kita ni memang mudahlah untuk komit dengan apa-apa dosa sekalipun dalam kehidupan harian kita, kan. Biasalah kita tak pergi jauh lah. Saya pun ada juga keluarga, kan. Jadi bagaimana perbezaan kita lelaki uruskan keluarga dengan perempuan yang uruskan keluarga. Orang lelaki kalau tak sabar, dia musibah tu. Jadi sebenarnya mungkinlah mudah-mudahan yang banyak masuk syurga ni orang lelaki-lelaki. Sebab apa? Sebab dia banyak sabar dengan isteri dia, ataupun dia banyak sabar dengan keluarga dia. Memang ditakdirkan lelaki tu dia kena bertanggungjawab, kan. Jadi dia perlu tak banyak cakap, dia kena banyak buat. Jadi bila dia nak uruskan keluarga, dia ada cara dia. Tapi mari pasangan dia, isteri dia nak uruskan macam ni, jadi senang kata ikut mak je lah, kan. Ikut awak je lah, kan. Senang, ayat tu ayat keramat tu, bagus tu ayat tu, kan. Ikut awak je lah, apa kata awak saya ikut je lah. Dia yang nak membeli, kita yang keluar duit, betul. Jadi itu peluang tu untuk kita dapat jadi orang yang sabar tu. Bagus tu. Jadi kalau kita rasa macam apalah nasib aku ni, tak ada. Itu memang peluang untuk kita jadi orang-orang yang sabar dan akan ditulis pahala yang bighairi hisab, kan. Yang itulah doa kita kepada ayah-ayah, suami-suami ini untuk terus bertanggungjawab kepada keluarga tu. Doa macam itulah. Doa macam tu, banyakkan sabar. Kadang-kadang duit tak cukup sampai hujung bulan, 20 hari bulan dah habis, 10 hari lagi macam mana ni, kan. Ataupun tunggu 5 hari lagi masuk gaji lagi, kan. Buka-buka duit, buka-buka dompet tu, nak bagi duit anak sekolah pun risau kadang-kadang. Tapi itulah doa-doa kita kepada suami-suami dan ayah-ayah ni, supaya mereka terus sabar. Dengan sabar itulah Allah akan tuliskan ganjaran dengan tanpa hisap. Saya selalu sebut macam tu sebab banyak orang sekarang dia tak sabar. Dia
suka ikut apa yang dia rasa, kita kata hawa nafsu dia lah. Dia nak puaskan hati dia. Bila dia nak puaskan hati dia, dia sangguplah kecewakan orang, dia sanggup buat jahat kepada orang. Sebenarnya wasulhu khair. Allah sebut dalam Al-Quran, sebenarnya as-sulhu, keharmonian, perdamaian, tidak bergaduh itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari satu sudut kita tengok mungkin kita rugi, kita orang yang rugi apabila kita mengalah. Mungkin satu sudut kita rasa kita rugi sebab kita mengalah, kan. Contohnya kalau kita berjumpa dengan orang yang baran. Saya pun aja jumpa, bukan apa pun, dia parking kereta blok jalan lama. Jadi saya kat belakang, kemudian nak kena pergi bertugas ni, jadi kena blok macam tu. Saya pun turun je lah kereta, pergi tanya, tuan okey ke? Kemudian dia pun baran dia, adalah bahasa-bahasa ni keluar kan. Jadi saya pun tak apalah, okey, kita pun angguk je lah. Walaupun dari dalam hati kita lelaki, nak jawab balik lah kalau ikut kan. Mana boleh lelaki cabar macam tu kan. Tak lelaki rasa kan. Tapi tak, kita ingat wasulhu khair, perdamaian itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita pun akurlah, kita pun mengalah lah, kita pun masuklah balik dalam kita tunggulah. Tak lama lepas tu dia pun gerak. Jadi kita tak ada apa-apa berlaku pergaduhan, tak berlaku apa-apa berbelahan, dan kita pun rasa lapang, lega. Sebab apa? Kita melepaskan perkara tu. Jadi ramai hari ni yang tak sabar, virus sana, virus sini kan. Sebab apa? Sebab nak ikut hawa nafsu dan tak nak mengalah. Jadi anjuran saya, galakan saya, kempen saya adalah mengalahlah, kan? Mengalahlah. Sebab apa? Bukannya kita akan nampak kita ni rugi, tapi kita akan dapat kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara fikir kita. Kalau kita nak menang juga, maksudnya kita sangat sayangkan dunia kita ni, sampai kita tak rasa pun akhirat itu lebih baik. Sedangkan kita hidup bukan untuk dunia ni, tapi kita hidup untuk akhirat. Jadi apa salahnya untuk kita mengalah saja di dunia ini? Sebab ada orang yang memang diciptakan Allah dengan sifat-sifat macam tu. Mudah-mudahan dia pula yang akan berubah dengan cara kita tunjukkan akhlak yang baik, insya-Allah. Okey. Dan dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan puan perasan tak, dia dah ada satu set ibadah, dia dah ada satu jadual dia yang rutin. Kita tak payah pening-pening. Bila kita masuk je bulan Ramadan, dah ada SOP dia, apa yang kita kena buat, apa yang kita tak boleh buat. Tinggal kita nak buka saja pada setiap tahun, nak buka semula saja pada setiap tahun. Saya sebutkan contoh pertama, daripada bangun tidur tu, set ibadah kita yang pertama bermula dengan sahur. Cuma dia boleh tukar ganti, dia tak ikut tertib lah. Nak sahur dulu ke nak solat malam dulu, qiyamul lail. Jadi ada masa terlewat sikit masak, jadi kita pun isteri tengah masak, kita solat dulu. Nanti delay pula, kita jaga anak untuk sahur ke, isteri solat pula ke, kan. Dia dah ada set, tinggal kita nak tik-tik sahaja. Sebenarnya benda ni sangat simple, cuma mungkin kita ambil ringan. Mungkin kita ambil ringan. Jadi jangan ambil ringan, tuan-tuan puan. Ambil berat dengan perkara ni. Pasal apa? Ramadan ni dia tahunan, dia datang setiap tahun. Jadi kalau kita ambil ringan, macam mana kita dah berpuasa 10 tahun, tapi kita macam orang yang tak pandai lagi nak sambut Ramadan. Sebab kita ambil ringan lah tu. Cuba kalau kita ambil berat, maksudnya kita dah tahu dah bila masuk bulan Ramadan, nah ni checklist dia. Ini yang kita nak ambil berat kan, tekankan dalam bulan Ramadan, yang special daripada bulan-bulan biasa tu. Okay, sahur kita tik. Sebab apa? Dekat sahur tu dia ada barakah. Walaupun dengan seteguk air sahaja, sampaikan malaikat pun akan berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Jadi kalau orang yang meremehkan sahur, rugilah, kan, tak dapat berkat dan tak dapat pula selawat daripada para malaikat. Kemudian dia disebutkan cara Nabi bersahur tu, Nabi bersahur dan Nabi berhenti, kemudian Nabi solat. Kemudian ditanya, berapakah kadar tempoh di antara Nabi bersahur tu ataupun solat Nabi itu sehingga ke azan subuh?
Jawab sahabat Nabi nama Zaid bin Thabit adalah sekitar 50 ayat Al-Quran. Maksudnya Nabi bersahur dengan sahabat namanya Zaid bin Thabit. Kemudian lepas sahur tu Nabi bangun solat. Datang sahabat yang lain namanya Anas, tanya kepada Zaid bin Thabit, berapakah kadar tempoh Nabi solat tu sebelum azan subuh? Kata Zaid bin Thabit sekitar 50 ayat Al-Quran. Jadi tengoklah, Nabi dah tunjuk contoh, dah tinggal contoh. Kita habis sahur, sebolehnya selepas sahur tu kita ada tempoh untuk kita kira-kira 50 ayat Al-Quran. Tak kisahlah kita nak solat ke, kita nak baca Al-Quran ke. Tapi kalau kita solat dan baca Al-Quran ni lagi bagus, kan? Gabung dua terus macam Nabi buat je. Boleh tak kalau kita solat sunat kita pegang Al-Quran sebab kita tak hafal Al-Quran? Boleh. Kita pegang sebab kita nak buat dua-dua. Solat sunat pun kita nak buat, baca Al-Quran pun kita nak buat, kan? Kalau tuan-tuan nak ikut sebiji macam Nabi buat 50 ayat saja, lepas sahur baca 50 ayat Al-Quran pun tak apa. Sebab apa? Tuan-tuan perempuan boleh hujah lepas nak di hadapan Allah nanti, yang saya baca hadis ni dan saya nak ikut apa yang Nabi buat. Ada orang mungkin dia lambatkan sahur dia, tak apalah, tapi bangunlah awal untuk solat dulu, untuk baca Quran dulu. Sahur duduk kat ujung, kan? Yang penting adalah kita dah ada siap amalan kita tu. Kemudian kita pun satu lagi perkara yang kita tak boleh buat ringan. Saya suka sangat ajak semua orang kat mana-mana pun untuk jangan kita datang solat selepas waktu lepas kita dengar azan. Cubalah kita upgrade diri kita tu, datang solat sebelum azan. Maksudnya kira-kira 10 minit ke, kita dah ada dah dalam tempat solat kita, sama ada surau ke masjid ke, 10 minit kita dah ready dah atas sejadah kita. 10 minit sebelum azan. Sebab apa? Orang yang tunggu azan ni dapat banyak kebaikan di sisi Allah SWT. Cuba tuan-tuan perempuan kira, kalau 10 minit tuan-tuan perempuan pilih untuk datang awal, sehari 5 kali kita solat, kita ada 50 minit yang solid untuk kita beribadah kepada Allah SWT. 50 minit ni hujah kita depan Allah, kan? Kalau kita tak tahu kita nak hujah apa nanti, aku ada 50 minit yang memang aku peruntukkan untuk aku datang solat awal. Kat situ aku baca Quran, kat situ aku berzikir. Bila kita datang duduk kat masjid solat, mustahil kita tak baca Quran, mustahil kita tak istighfar, mustahil kita tak selawat. Sebab apa? 10 minit tu agak lama juga sebenarnya, kan? Kalau kita duduk bersila ataupun kita solat sunat, agak lama juga 10 minit sebelum masuknya waktu azan tu. Dan kena ingat, lepas waktu azan ada lagi waktu menunggu iqamah, kan? Itu dah berapa minit lagi tambahan. Cuba fikirkan, cuba ambil berat perkara ni dan buat, nanti tuan-tuan akan rasa kesan dia, rasa seronok, rasa seperti kita sedang ada hujah di hadapan Allah SWT. Cuba sekarang kalau ditanya kepada kita, ada tak hujah kita di hadapan Allah? Apa yang kita nak sebutkan amalan-amalan baik kita? Mungkin kita boleh cakap kita solat, kita tak tinggal solat. Tapi akan ditanya pula kepada kita, solat awal waktu ke, kan? Solat yang sempurna ke? Betul tak, kan? Jadi kalau kita ambil berat dengan cara ni, saya boleh garantilah kita akan rasa keseronokannya, kenikmatannya. Dan saya sebut juga, kalau kita seronok sarapan dengan apa-apa makanan kegemaran kita, tak kisah nasi kabu ke, nasi berlawak ke, mi goreng ke, tu canai ke, tapi sebenarnya takbir pertama dengan imam ketika waktu subuh tu adalah kenikmatan pertama kita dalam hari kita tersebut. Orang yang boleh maintain untuk takbir pertama dengan imam ketika waktu subuh tu, dia akan dapat rasa kenikmatan pertama dalam hari daripada hari itu, dan hari dia tu akan penuh dengan berkat. Maksudnya kita nak menjemput perkara berkat masuk dalam hidup kita, perbuatan kita pun kena menggambarkan apa yang kita nak tu, kan? Tak susah tuan-tuan, tak susah. Tinggal lagi kita tukar cara kita. Mungkin cara dulu kita fikir jam tengok 5.30 awal lagi, kan? Dia pun santai. Orang sekarang suka santai, healing, kan? Jadi adakah benda ni bagus? Bagus, tapi dia kena pada solat ni tak macam tu. Dia kena lebih
laju, dia kena lebih pantas. Jadi 10 minit tu, kita tengok, kalau kita tengok jam, kita bangun 5.30 tu, 6.10 katakan subuh kan. Oh ni dah cantik ni, aku bangun waktu ni kan. Kita mandi siap-siap apa, sampai di surau pukul 6 macam tu. Seronok betul lah. Sempat 2 rakaat tahajud, sempat 2 rakaat taubat, sempat tutup dengan witir lagi, kemudian azan. Seronoknya rasa. Seronok bukan sebab apa? Sebab kita dah ada reserve dah. Saat, minit kita tu dengan beribadah kepada Allah SWT. Siapa buat dosa tak seronok tuan-tuan? Maksudnya kalau dia guna masa dia untuk dosa tak seronok betul. Rasa keluh kesah. Rasa macam apa aku buat ni, macam tu kan. Tapi kalau guna masa tu pula untuk beribadah, Allah seronoknya kan, rasa berkatnya, rasa rasa berimannya kan. Itu kita kena buat. Kalau kita, bukannya orang lain boleh paksa kita je boleh buat. Saya teringat jugalah macam mana mak ayah saya didik saya pun lebih kurang macam tu juga. Kita tak nampak perkara ni bila kita kecil-kecil. Kita pun awal lagi ni, nanti orang komat kita sampailah, macam tu kan. Kita ambil yang ujung-ujung je. Bila dah besar, bila jadi ustaz ni, jadi baca-baca hadis, untunglah jadi ustaz ni sebab dia dapat ilmu dulu. Dia jadi rajin sikit untuk mengaji sebab dia kena sampaikan kepada orang kan. Jadi bila patutlah mak ayah aku dulu didik macam ni, maksudnya bangun awal sampai surau awal. Walaupun mungkin dia nak suruh kita azan dekat surau sebab tak ada Bilal kan, tapi kita dapat rasa beruntung. Alhamdulillah, itu pahala untuk mak ayah saya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan perempuan pun kena macam tu juga. Sama kalau tuan-tuan perempuan dah selesai tu, zuriat-zuriat tu, keturunan kita tu pula kan, ajar perkara yang sama. 10 minit tak beban sangat pun. 10 minit tu biasa je kan. Kemudian habis pula solat subuh, kita tunggu pula hari Sabtu macam ni, cantik betul. Kalau kita tunggu waktu masuknya waktu syuruk kan. Jam saya tunjuk 13 minit lagi waktu syuruk kan. Tunggu pula masuk waktu syuruk untuk kita solat sunat isyraq pula, 2 rakaat sahaja. Dan waktu dia pendek, sekitar 10 ke 15 minit sahaja waktu dia. Yang banyak orang terlepas waktu ni, sedangkan pahala dia besar. Benda yang orang ramai tak buat itulah yang pahala dia besar. Sebab kan ada hadis yang disebutkan ibadah yang ketika orang lalai ni 50 kali ganda lebih baik daripada ketika semua orang buat. Jadi waktu ni ramai orang lalai bukan sebab apa, sebab waktu ni pergi hantar anak kan, waktu ni kalau sebelum puasa betul pergi cari sarapan lah, macam tu lah kan. Tapi hari ni hari cuti kan, puasa pula tu. Jadi tak ada dah sebab kenapa kita kena lepaskan peluang ni. Saya agak terkejut juga tadi bila sampai ramai betul jemaah surau ni. Saya rasa seronok bila satu-satu tempat tu jemaah dia ramai. Sebab apa? Sebab dengan ramai jemaah tu dia membuka berkat kepada tempat tu. Kalau kita pergi tempat tu jemaah dia sikit subuh kan, itu Allah kesiannya tempat ni. Sah je solat tu, tapi beza dengan tempat yang subuh dia laris, kita laku keras. Sampai tadi saya pun masa lalu tu ada tempat tak kat dalam ni, macam tu sekali penuh ni dalam macam ni. Mudah-mudahan berkat turun daripada langit dan keluar daripada bumi insya-Allah untuk penduduk di sini. Jadi kenapa kita nak lepaskan peluang untuk solat sunat isyraq? Kerana dia 2 rakaat tu dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah. Besar betul pahala dia. Bila kita buat kerana pahala tu pun dah cukup. Tapi sebenarnya ada yang lebih tinggi daripada tu, iaitu kita buat kerana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kan Allah kata wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata kerana pahala. Kerana kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita ni sebagai hamba-Nya manusia, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah jadikan pula kita ni
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah lagi alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah SWT? Kadang-kadang kita nak buat ibadah ni kan kita perlu motivasi. Jadi inilah motivasi kita. Setiap kali kita rasa macam, oh aku tak payah buat, tak apa ni, ini sunat je. Biasa macam itulah yang menghalang kita untuk buat satu perkara tu. Tak, aku kena buat ni. Sebab ini aku nak bersyukur kepada Allah SWT dengan ni lah. Kalau kita ingat hadis ketika mana Nabi ditegur, kenapa wahai Rasulullah engkau solat sampai bengkak-bengkak kaki? Kan Sayyidatina Aisyah tanya. Rasulullah kata, afala aku nak abdan syakura? Tak boleh ke aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Bukan Nabi kata aku nak tamak pahala, bukan aku nak kumpul semua pahala yang Allah jadikan di dunia ni. Tak. Nak jadikan aku ni orang hamba Allah yang bersyukur, itu nombor satu sekali. Barulah nombor dua orang yang buat sebab pahala. Tak apa, boleh je. Tapi cuba upgrade sampai jadi orang nombor satu. Dia buat tu sebab dia tahu benda tu ada dalam agama dia, dan dia buat kerana dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab walaupun berbeza tahap kita, saya ustaz, ada yang bukan ustaz, ada, tapi dia bukan jaminan. Jaminan dia adalah kepada siapa yang buat. Walaupun banyak Al-Quran, ayat Al-Quran dengan hadis yang saya tahu, tapi belum tentu saya selamat. Belum tentu. Saya juga sedang berjuang untuk diri saya sendiri juga. Sama jugalah, tuan-tuan perempuan kena fikir macam tu juga. Tuan-tuan perempuan kena berjuang untuk diri sendiri juga, untuk selamatkan tuan-tuan perempuan di akhirat nanti. Dengan cara itulah kita akan nak buat. Rasa kalau terlepas je kita rasa, alah dah terlepas dah, rugi dah kan. Saya pun belajar juga pada ayah saya bukan ustaz pun, tapi mana-mana pun solat tak boleh dia tinggal rawatib tu. Nak rawatib juga kan. Saya kata, ya Allah bagusnya Allah. Ayah saya cikgu je, tapi sebabkan dia buat tu ikhlas kepada Allah SWT, jadi kita pun rasa terkesan dengan perbuatan dia. Sama lah tuan-tuan perempuan yang ada anak-anak, yang ada pasangan, bila tuan-tuan perempuan buat, mereka akan tengok macam saya tengok kan. Jadi kita pun cari kenapa ayah buat kan, barulah kita faham. Dia tak kira, tak menentukan dia tu ustaz ke tak ustaz ke, dia tu mengajar agama ke tak mengajar agama kan. Yang penting dia tahu je. Kuliah ni saya rasa hari-hari kuliah maghrib kan. Jadi ilmu tu mesti sampai kepada kita. Sampai ilmu buat. Seperti mana para sahabat Nabi, dia baca ayat Quran, dia bukan baca 30 juzuk terus, bukan. Dia baca satu ayat, dia buat. Dia baca satu ayat, dia buat. Dia tak boleh berpindah kepada ayat seterusnya selagi dia tak buat. Ayat tu suruh sabar, dia sabar dulu. Sampai kan ada ayat berkenaan dengan jangan ketuk pintu rumah orang lebih 3 kali, dia buat dulu. Dia buat ketuk pintu orang rumah orang 3 kali semata-mata dia nak beramal saja, untuk dia berpindah kepada ayat seterusnya. Jadi macam tu juga kita, bila ada kuliah maghrib, ada ilmu baru yang kita terima, amalkan, baru kita akan mudah untuk terima ilmu yang selepasnya pula. Jadi kalau dengar sahaja tak amalkan, rugi. Sebab kita nak cari balik tu susah. Betul tau, saya pun sama. Masa belajar dulu, banyak je sebenarnya fadilat-fadilat yang kita dengar, tapi kita tak catat. Nak cari balik tu kadang tak jumpa dah, susah dah, ingat-ingat lupa macam tu. Tapi kalau kita ikat benda tu dengan ibadah, dengan amalan, dengan kita beramal, kita ingat betul tu. Kita tak tulis pun tak apa, kita ingat betul. Jadi manfaatkan slot-slot kuliah maghrib, kuliah subuh tu, buat apa yang dikongsikan tu. Bila kita buat, kita yang akan rasa, bukan orang lain yang akan rasa, kita sendiri yang akan rasa kan. Jadi solat sunat isyraq, kemudian solat sunat duha. Solat sunat duha pun sama kan. Kalau kita baca kelebihan solat sunat duha ni, selama ni kita fikir solat sunat duha tu adalah untuk rezeki, tapi ada yang lebih besar daripada itu adalah rupanya solat sunat duha tu merupakan tanggungjawab kita. Sebab Allah jadikan pada kita ni 360 sendi, dan kita kena bersedekah kepada sendi-sendi kita tu dengan cara kena salat 2 rakaat, salat sunat duha 2 rakaat.
Solat sunat duha tu adalah sedekah kita kepada sendi-sendi yang Allah jadikan kepada kita. Bila kita buat macam tu, kita faham benda tu, kita tak tak rasa lagi nak tinggalkan. Dia memang benda sunat, tapi benda sunat itulah yang jadi wajib kepada orang-orang yang soleh. Sebab apa? Agama kita tak boleh memberatkan umat dia. Nabi tak suka memberatkan umat dia. Nabi suka umat dia buat tu dengan ikhlas, dengan berasa tanggungjawab, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan redha Allah. Kan? Orang macam ni lah yang akan dapat markah bonus di akhirat nanti. Contoh kita solat fardu zuhur, kena ada solat rawatib sebelum dan selepas. Sebab apa solat sunat rawatib ada sebelum dan selepas? Sebab dia nak menampung bocor pahala kita dalam solat fardu tu. Cuba tuan-tuan puan tengok juga pada puasa ni. Kita puasa Ramadan, tapi tengok dalam bulan Syaban dulu, Nabi ajar pada kita, Nabi berpuasa dalam bulan Syaban seakan-akan sepenuhnya Nabi berpuasa. Dan Nabi pula berpuasa pula dalam bulan Syawal, 6 hari lagi dalam bulan Syawal. Kenapa? Kerana rupa-rupanya puasa sebelum dan selepas Ramadan ni, dia nak bantu untuk tampung apa yang kita kurang dalam puasa Ramadan. Sebab tu jangan sia-siakan bulan Syaban. Nabi kata bulan Syaban tu bulan yang ramai orang lupa, ramai orang lalai, sebab dia tak sabar sangat tunggu Ramadan, jadi dia lupa pada bulan Syaban. Nabi nak angkat bulan Syaban tu, Nabi buat macam mana? Nabi berpuasa. Nabi puasa sepanjang bulan. Sampai Sayyidina Aisyah cakap sepanjang bulan. Sampai kan orang yang akan puasa yang wajib tu 2 bulan berturut-turut, sedangkan Ramadan sahaja. Tapi Nabi nak angkat bulan Syaban yang ramai orang lupa tu, Nabi berpuasa kat situ supaya nak tampung. Itu fungsi salat sunat rawatib, nak tampung apa yang kita bocor. Kalau kita bayangkan kita shadow air guna tangan daripada kolah kan, kalau kita buat dia tak ketat, kita buat dia ringan-ringan, dia banyak bocor. Tapi kalau kita buat sungguh-sungguh kan, tak banyak bocor. Sama jugalah macam kita dalam mencari pahala ni. Bila kita buat ketat-ketat, kita buat sempurna betul, kuranglah bocor dia tu. Tapi kalau kita buat ringan, santai, buat sambil lewa, banyak bocor kan? Banyak bocor. Akhirnya kita rasa kita dah banyak dah buat ibadah, sampai di hadapan Allah nanti rupa-rupanya kita orang yang rugi, orang yang muflis. Sebab apa? Pahala kita semua pergi, bocor sana, bocor sini. Jadi nak tampung bocor tadi tu, selain daripada kita ketatkan ibadah kita tu, kita kena tampung dengan ibadah-ibadah sunat. Sebab tu suka sangatlah, sebab ibadah fardu ni semua orang buat dah, alhamdulillah. Kalau orang surau biasa memang buat lah kan, orang masjid yang buat lah biasa amalan wajib ni. Tinggal lagi amalan wajib tu dia buat ketat ke tak ketat. Dia buat tu ikut piawaian ke tak ikut piawaian. Kalau kita nak sembang pasal sah, biasanya sah je ibadah kita ni kan. Kalau kita biasanya kita nak cari fatwa ke kita nak cari takwa. Maksudnya kalau nak cari fatwa biasanya lepas je, lulus je. Tapi kalau nak cari takwa tu yang kadang ketat sikit. Oh ni tak sempurna lagi ni, tak sempurna lagi. Istilah kita sekarang bukan kita nak cari sah je dah, kita nak cari sempurna sekali. Kalau kita orang yang cari sah je, insya-Allah selamat juga. Tapi belum tentu lagi. Tapi kalau orang yang cari takwa, mencari kesempurnaan dalam ibadah dia, kalau suruh solat subuh 6.10 dia dah ada dekat tempat solat dia. Macam ni memang kejar kesempurnaan dalam ibadah dia. Tak rugi kejar kesempurnaan. Orang yang lalai tu pula bahkan yang rugi. Buat sambil lewa. Ada yang masih anggap sambil lewa tu memang style dia kan. Style kita kata ni cara aku kan, aku slow and steady kan. Boleh lah tempat lain lah, tapi kalau dalam ibadah ni tak boleh slow and steady. Nabi tunjukkan pada kita, masuk je 10 akhir Ramadan, baginda ketatkan tali pinggang, kemudian bersedekah laju macam kilat kan.
itu yang nak tunjuk lagi yang Nabi slow and steady. Nabi santai. Tak ada. Dalam ibadah ni tak ada santai. Kan? Wasari'u bercepat-cepatlah, bersegeralah, kan? Wasabiqu sampai kalau boleh bertanding siapa yang paling sempurna. Cuma bukan menyalahkan orang lain lah, bertanding supaya dia nak dapat yang paling sempurna. Dan yang itulah yang kita nak install dalam diri setiap orang. Ini bulan yang bagus ni, bulan yang bagus untuk kita upgrade kita punya ibadah, kita punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan yang bagus. Kita anggaplah ini bulan pertama yang kita memperbaharui ibadah kita dan iman kita, dan dia akan kekal. Nanti bulan kedua, bulan Syawal, bulan seterusnya sampai jumpa balik bulan Ramadan. Dan Allah sentiasa datangkan peluang ni. Andai kata kita terlepas bulan tahun ini, kita cuba pula nanti Ramadan tahun depan. Cuma mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Itu sahaja yang kita nak. Setiap kali datang Ramadan, itu peluang terbaik untuk kita upgrade diri kita. Mungkin untuk orang perempuan pula, ada yang azam nak pakai tudung. Lama dah 2 tahun dah dia fikir. Lama betul fikir, 2 tahun nak pakai tudung 2 tahun dah fikir. Ni bulan Ramadan paling sesuai untuk mula balik. Ataupun ada orang kata lepas balik haji, kan? Tak apalah, jangan salahkan dia. Ada orang yang salahkan orang ni, tak boleh juga. Untuk kau ni bulan Ramadan baru nampak muka, bulan-bulan lain mana? Jangan cakap macam tu. Sebab memang itu tabiat manusia, kan? Memang kalau dia datang bulan Ramadan baru nampak muka dia, itu tak apa dah, itu dah cukup bagus dah, kan? Kita doakan dia supaya dia kekal macam tu. Sebab mungkin dah lama dah dia fikir ni. Kadang-kadang orang ni dia ada malu dia. Aku ni, orang kenal aku ni panggil tak baik. Kalau aku datang surau kan, nanti kawan-kawan kata jadi pak ustaz ke apa, kan? Jadi dia rasa tertangguh pula apa yang dia nak buat tu. Padahal dia dah niat dia tu untuk dia berubah, kan? Tapi dia terhalang dengan sebab dia fikir apa yang orang akan cakap kat dia. Tapi satu masa tiba-tiba dia buat betul. Masa tu janganlah kita pula yang jadi orang yang putuskan semangat dia. Tak apa, bulan Ramadan baru nampak dia pun ahlan, kan? Kita selamat datang. Kita syukur dengan apa yang dia buat tu. Dia dah ambil langkah yang besar dah sebenarnya, kan? Saya pasti tak ada pun kita semua lahir dalam keadaan yang celik agama kita. Ramai je yang tak dapat perkara tu daripada kecil, kan? Yang mungkin keluarga dia tak bekalkan dengan perkara-perkara tu, kan? Tapi tak apalah, peluang tu ada sampai sebelum tutup mata, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu Taala. Maka kita doakan dan kita ajaklah lagi orang-orang yang masih belum jumpa jalan yang lurus ni, jalan yang betul ni. Ajak sahaja, bagi peluang kepada dia untuk bila untuk dia pilih untuk berubah tu. Jadi tugas kita adalah beritahu. Seronoklah datang surau, seronoklah ramai geng-geng pencen, seronoklah buka puasa kat surau. Jadi lama kelamaan datang juga. Saya pernah sembang je dengan orang yang pencen ni, kan? Sebab saya kerja di Masjid USIM, Universiti. Kenapa tak datang solat kat kita? Padahal rumah dekat kita. Kenapa pergi solat dekat masjid kat luar? Kat luar banyak geng. Sama geng pencen. Jadi dia seronok tengok orang tu rambut putih, aku pun rambut putih. Orang tu jalan sengit, aku pun jalan sengit. Jadi kalau solat dekat universiti ni, budak-budak yang rambut hitam lagi, tu jalan pun tegak lagi, dia rasa macam rasa lemah semangat sikit. Kan? Bila dia pergi masjid kat luar tu, ada orang pakai tongkat, aku steady lagi, macam tu lah. Dia perlukan kawan, dia perlukan geng, kan? Tak apalah, tak ada masalah. Perkara berjemaah tu disukai oleh Nabi SAW. Cukuplah setakat tu. Terima kasih atas jemputan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan untuk diri tuan-tuan perempuan juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.